بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين، وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menyampaikan kisah atau Ghazwah Badar Al-Kubra. Ghazwah Badar Al-Kubra iaitu ghazwah yang pertama dan ghazwah yang paling agung di dalam Islam, yang pernah Rasulullah SAW melakukannya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di dalam cerita Badar Al-Kubra ini telah sampai kepada dua tentera orang kafir telah bertemu. Tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, jumlah mereka 300 lebih, dan tentera orang kafir iaitu daripada Quraisy musyrikin, jumlah mereka 1000 lebih. Thumma inna Utbah ibn Rabi'ah iltamasa baydah. Kalau kita masih ingat, Utbah bin Rabi'ah ni dialah yang bergaduh dengan Abu Jahal waktu sebelum perang. Kerana Utbah suruh tentera Quraisy pulang kepada Makkah tak payah berang. Tapi Abu Jahal hantam dia dan tidak setuju. Subhanallah, walaupun Utbah ini pendapat dia tak perlu berang Rasulullah SAW, tapi kerana Abu Jahal hinakan dia, hantam dia, maka Utbah ingin membalas kepadanya, ingin menunjuk yang dia ni berani bukan takut. Dia pula orang pertama mula berang Rasulullah SAW. Sebelum itu pendapat dia dah bagus, yakni tak perlu berang. Tetapi selepas itu pendapat dia tukar kerana jahiliyah, sikap jahiliyah yang ada di dalam dirinya. Maka Utbah di waktu tu dia mencari topi besi untuk dia nak pakai untuk berang. Tetapi dia tidak jumpa topi PC yang sesuai dengan kepalanya. Akhirnya dia ambil satu kain atau macam serban, dan dia ikatkan kain itu atas serban, atas kepala dia sebagai serban. Dia pakainya sebagai serban atas kepalanya waktu perang, supaya ini lebih lebih keselamatan. Itu untuk lebih selamat. Orang kalau berang untuk lebih selamat, menyelamatkan, kena pakai topi PC itu untuk menjaga kepala, sebab kepala ni cepat pecah, dan kalau kepala pecah maka manusia itu terus jadi lemah. Sebab itu di waktu berang, perkara ni atau pakaian ini antara perkara yang penting. Yakni macam tu juga kalau orang bawa motor, dia kena pakai helmet. Kalau orang pakai motor, bawa motor, dia kena pakai helmet atau pakai serban. Sebab apa? Kalau jatuh, kepalanya selamat. Sebab kepala ni sangat penting dan sensitif juga. Wa kharaja baina akhihi Syaibah wa ibnihi al-Walid. Dia, Utbah bin Rabi'ah, dengan abang dia Syaibah bin Rabi'ah,
Yang ketiga, anak dia Al-Walid ibnu Utbah. 3 orang ini mereka yang pertama keluar daripada saf orang kafir. Selepas mereka keluar ke depan dengan pedang mereka, ini namanya Al-Mubarazah. Apa maksud Mubarazah? Satu orang lawan satu orang. Satu orang lawan satu orang. Yakni 2 tentera melihat dari jauh. Tidak bercampur. Mereka tunggu berlawanan mereka selesai. Siapa yang menang? Siapa yang bunuh yang lagi satu. Ini namanya Al-Mubarazah. Kalau mereka dah bercampur, ini namanya Al-Iltiham. Iltihamul Jaish. Yakni dua-dua tentera telah iltiham, telah bercampur. Mereka bercampur sama-sama. Itu nanti. Biasanya, kalau ada perang di zaman dahulu, mereka akan mulakan perang mereka dengan mubarazah. Kadang-kadang mubarazah tu 2 jam, 3 jam, 5 jam. Mereka tunggu. Tunggu hasil mubarazah itu. Siapa yang menang. Mereka berlawan kadang-kadang 2 jam. Tak berhenti. Jadi 3 orang ini keluar daripada golongan orang kafir dan mereka memanggil 3 orang yang boleh lawan mereka daripada orang Islam. Maka di waktu itu keluar untuk mereka 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawwidh dan Mu'adh dan Auf. Banu Afra. Mereka semua adik-beradik. Muawwidh, Mu'adh, Auf. Selepas mereka keluar dan 3 orang, setiap satu orang ada dapatnya 1 orang untuk berlawan. Belum lagi mula. Mereka kena berkenal terlebih dahulu. Sebelum lawan, dia kena kenalkan diri dia. Kamu siapa? Dari kabilah apa? Jadi orang kafir ini, Utbah dan Syaibah dan Al-Walid, mereka tanya mereka, cakap, "Man antum? Siapa kamu? Kamu siapa?" Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup muka mereka. Mereka tutup muka mereka. Nampak mata sahaja. 3 sahabat Nabi SAW, mereka jawab. Mereka kata, kami ini adik-beradik daripada golongan Al-Ansar. Yani dari Madinah. Lepas tu Utbah jawab kepada mereka 3 sahabat ni. Dia kata, "Malana bikum min hajah." Kami tidak memerlu untuk berang dan lawan kamu. Kamu orang yang mulia. Kita tak hina kamu. Dan daripada kaum dan bangsa yang mulia juga. Tetapi kami lebih suka keluar untuk kita 3 orang daripada kaum kami. Yakni daripada muhajirin. Daripada orang Makkah. Itu orang kita, orang kampung kita. Kita nak mereka lawan kita. Kita tak nak orang lain yang lawan kita. Tapi di sini ajib. Utbah bin Rabi'ah tetap juga memuliakan dan memuji kepada orang yang nak lawan dia. Ini antara budaya dan akhlak yang baik dan masih ada di sisi orang Arab yang kafir walaupun mereka jahiliyah tetapi masih mempunyai akhlak juga. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu li utammima." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan, bukan untuk memberi kepada orang akhlak. Sebab khususnya bangsa Arab di waktu itu mereka banyak mempunyai akhlak juga yang baik, yang mulia hatta sebelum Islam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan akhlak mereka, menjadikan akhlak mereka sempurna. Walakin akhriju ilaina min bani amina. Utbah kata kepada sahabat, kepada orang Islam, lebih baik kamu keluarkan untuk kita 3 orang daripada sebubu atau saudara kita. Mereka yang layak untuk lawan kepada kita. Lepas tu Rasulullah SAW, dia dengarlah apa yang Utbah kata. Rasulullah suruh Mu'adh, Muawwidh, Auf, suruh mereka, okey, bulan kepada saf. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 3 orang.
untuk berlawan dengan Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Lepas tu Nabi SAW suruh 3 adik-beradik itu bulan, dan Nabi SAW memuji mereka. Dia kata, kamu dah keluar, dah tunjuk keberanian kamu, apa sekarang balik, kita kena pilih 3 orang yang sesuai untuk mereka. Lepas tu Utbah menjerit dengan suaranya, dia kata, ya Muhammad, akhrij ilaina akifaina min qaumina. Utbah, wahai Muhammad, keluarkanlah 3 orang daripada kaum kami yang layak berperang dan lawan kepada kami. Maka Nabi SAW di waktu itu, dia pandang, dia cari, Rasulullah SAW pandang kepada Ubaidah ibn al-Harith. Dia kata, Ubaidah ibn al-Harith, qum, bangun. Rasulullah suruh dia bangun. Qum ya Hamzah. Rasulullah pilih 3 orang terus. Ubaidah, qum, bangun. Hamzah, qum, bangun. Ali, qum, bangun. 3 orang bangun waktu itu. Rasulullah SAW suruh mereka pergi lawan mubarazah. Lawan 3 orang itu. Selepas tu lepas mereka berdiri di depan Utbah dan Syaibah dan Al-Walid, Utbah kan yang mereka, dia kata, siapa kamu? Sebab Sayyidina Hamzah tutup muka dia, Sayyidina Ali tutup, Ubaidah tutup juga muka dia, nampak mata saja. Jadi mereka tak kenal. Dia kata, siapa kamu? Kamu ni siapa? Ubaidah jawab, dia kata, aku Ubaidah. Hamzah jawab juga, aku Hamzah. Ali jawab, dia kata, aku Ali. Lepas tu Utbah dia kata, baik, sekarang okey. Akifa okey Ram. Sekarang sesuai. Yang lawan kita kena orang daripada Makkah, bukan daripada Madinah. Lepas tu mulalah Ubaidah, dia lebih tua. Dia tua. Hatta dia lebih tua daripada Rasulullah SAW. Ubaidah bin al-Harith yang Rasulullah pilih dia, dia tua, lebih tua dari Rasulullah dengan 10 tahun. Kenapa Rasulullah pilih dia walaupun dia tua? Supaya dia sesuai dengan Utbah. Utbah ni tua juga. Utbah tua. Dia paling lagi tua daripada adik dia dan anak dia. Jadi Ubaidah berlawan dengan Utbah. Hamzah lawan dengan Syaibah. Dua-dua muda. Al-Walid berlawan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Amma Hamzah falam yumhil an qatala Syaibah. Sayyidina Hamzah baru mula berlawan dengan Syaibah, dia terus bunuh. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, singgah Allah. Dia berani dan luar biasa dikuat waktu perang. Jadi dia baru mula lawan dengan Syaibah, dia terus bunuh dia. Yani Syaibah tak dapat lawan pun kepada Hamzah. Sayyidina Ali bin Abi Talib sama juga. Tak lama baru mula lawan kepada Al-Walid, terus bunuh juga. Menang. Sayyidina Ali menang. Al-Walid dibunuh. Tapi Ubaidah bin al-Harith, sebab dia tua dengan Utbah tua juga, cuma Utbah masih bertenaga lah. Dia tua tapi masih bertenaga untuk perang. Jadi setiap satu orang dari mereka memukul yang lain. Utbah yang musyrik pukul Ubaidah dengan pedangnya. Ubaidah pukul Utbah dengan pedangnya. Sampai dua-dua diluka. Dua-dua dapat luka. Ubaidah juga Utbah. Dan dua-dua mereka jatuh. Rasa lemah dan tidak mampu lawan lagi. Lepas itu Utbah dia macam baksa diri dia untuk bangun balik, dan dia bangun atas Syaibah ingin membunuh dia.
atas Ubaidah, sahabat Nabi SAW, tetapi datangnya bantuan daripada Ali dan Hamzah. Hamzah dan Ali radhiyallahu anhu, mereka kedua-dua memukul Utbah dengan satu kali sampai mati. Jadi Utbah tak dapat membunuh Ubaidah ini yang lawan dia, iaitu pilihan Rasulullah SAW, Ubaidah. Lepas itu Hamzah dengan Ali, mereka angkat Ubaidah, tolong dia. Kasih sayang antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka angkat Ubaidah, Hamzah dan Ali, dan mereka bawanya sehingga sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia baring atas kakinya. Dia suruh dia, letak kepala kamu atas kakiku. Dia bagi dia kaki Rasulullah SAW. Maka dia meletakkan bibinya, muka dia, iaitu Ubaidah, atas telapak kaki Rasulullah SAW. Dia gunanya macam sebagai bantal. Dan di waktu tu dia luka dan darahnya keluar. Rasulullah SAW ambil hati dia. Lepas tu Rasulullah SAW, Ubaidah dia pandang kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, adakah aku syahid? Adakah aku syahid? Sebab dia dah rasa akan meninggal, akan mati kejap lagi. Adakah aku syahid? Nabi SAW pandang kepada dia, dia kata, Ashhadu annaka syahida. Ashhadu annaka syahida. Aku bersaksi bahawasanya kamu adalah syahid. Kamu syahid. Yani kamu daripada golongan syahid. Selepas itu, dia dapat, yani Masya Allah, dia dapat hidup lagi sehingga habis perang Badar, dan dia nampak dengan matanya dan gembira kemenangan sahabat Nabi SAW dan Rasulullah. Tetapi di dalam perjalanan mereka pulang kepada Madinah, di dalam perjalanan Nabi dan sahabat pulang kepada Al-Madinah, di tengah jalan beliau meninggal. Dan meninggal selepas apa? Selepas mendapatkan khabar yang sangat gembira dan sangat mulia daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, asyhadu annaka syahid. Aku bersaksi kamu adalah syahid. Subhanallah. La ilaha illallah. Dan ini adalah mubarazah yang pertama jadi di dalam Islam. Kalau ada orang tanya, apakah mubarazah? Mubarazah tu iaitu dua orang berlawan dengan pedang. Berang sampai satu orang menang, bunuh yang lain. Ini namanya mubarazah. Bukan berang. Berang itu kalau dua tentera bercampur, satu tentera ni dengan satu tentera ni, ini namanya berang. Sebab ini besar. Kalau dua orang saja, satu dengan satu berlawan, ini namanya mubarazah. Mubarazah. Jadi mubarazah yang pertama berlaku di dalam Islam, iaitu mubarazah ini yang berlaku di awal perang Badar. Sebelum perang Badar, Hamzah radhiyallahu anhu mubarazah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu anhu mubarazah dengan Utbah bin Rabi'ah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mubarazah dengan Al-Walid bin Utbah. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam luruskan saf. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat luruskan saf, jangan dan ini antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab At-Taurat dan Al-Injil. Yasufuna fi salati kasufufihim fil qital. Di dalam kitab At-Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah menceritakan tentang sifat umat Nabi Muhammad SAW. Antara sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam kitab At-Taurat, mereka meluruskan saf mereka di dalam salah seperti mana mereka meluruskan saf mereka di waktu berang. Dan itu cara para malaikat Allah ketika ibadah dan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka suka luruskan saf. Jadi Nabi SAW kalau nak berang, dia akan luruskan saf sahabat. Disuruh mereka luruskan saf. Nanti ketika Rasulullah SAW memastikan dan luruskan saf mereka, Rasulullah lalu di tengah-tengah sufuf. Di tengah saf, siapa-siapa yang sengit, yang dapan sikit atau tak lurus, Nabi SAW di tangannya ada tungkat. Di tangan Rasulullah SAW ada tungkat atau urutan. Ada satu sahabat Nabi SAW namanya Sawad. Ada satu sahabat namanya Sawad. Dia keluar daripada saf. Dia keluar daripada saf, yakni tak luruskan saf. Maka Nabi SAW cucuk dia dengan urutan itu yang di tangan Nabi SAW, dan Rasulullah SAW dikata kepadanya, istawi ya Sawad, yakni luruskan saf wahai Sawad, jangan ni keluar daripada saf. Dengan apa? Nabi SAW dengan cucuk ia 3 burut. Jadi Sawad itu dia kata, ya Rasulullah, engkau telah sakitkan aku. Demi Allah yang memutuskan kamu dengan kebenaran dan keadilan, engkau akan serahkan diri kamu untuk saya balas kepada kamu, untuk menjadi keadilan. Maka Nabi SAW berkata, baik, kamu nak balas? Dia kata, ya, saya nak balas kepada kamu. Nabi SAW buka baju, tunjuk dia perut. Dia kata, silakan, cucuk saya seperti mana saya cucuk kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu dia kata Rasulullah, kamu dah sakitkan perut saya, cucuk saya. Jadi sekarang saya nak balas. Kamu kena serah diri. Jangan tak bagi. Nabi SAW waktu berang, waktu orang sibuk semua dengan berang Badar, orang kafir tunggu nak berang, Nabi SAW ambil hati dia kata, tak apa. Aku memang diutus oleh Allah dengan keadilan. Aku tak boleh zalimkan siapa-siapa. Silakan, ambilkan hak kamu. Dia buka baju, dia kata kepadanya, cucuk saya seperti mana saya cucuk kamu. Tetapi Sawad itu tak cucuk Rasulullah dengan tungkat. Bahkan dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengusap atau meletakkan muka dia letakkan muka dia kepada perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Ma hamalaka ala hadha ya Sawad?" Kenapa buat begitu wahai Sawad? Kamu kata nak pukul saya, nak cucuk perut saya seperti mana saya dah cucuk perut kamu. Kenapa tiba-tiba letak sapu kepala kamu, muka kamu, bibi kamu dengan dekat perut saya? Sawad itu dia kata, "Ya Rasulullah, hadara ma tara." Kau telah melihat apa yang kita akan buat sekarang. Tidak lagi kita akan berang. Jadi, fa'aradtu an yakuna akhir al-ahdi bika an yamassa jildi jilduka. Kamu telah nampak sekarang macam mana kita sekarang nak berang. Jadi, aku harap masa terakhir saya di dunia ini, aku ingin di dalam masa yang terakhir di dunia ini, kulit saya sentuh kulit kamu ya Rasulullah. Itu harapan dan keinginan saya. Itu yang saya gunanya sebagai kesempatan. Saya ambil kesempatan untuk membiarkan kulit saya sentuh kulit kamu. Ini adalah perkara atau amalan terakhir di dunia ini sebelum saya meninggal. Mana tahu mungkin saya akan dibunuh di Perang Badar itu. Maka Nabi SAW waktu itu angkat tangannya baca doa untuk Sawad. Kerana cintanya itu dan adabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku juga satu cerita yang lebih kurang macam cerita ini dengan satu lelaki daripada Al-Ansar. Tapi satu lelaki yang daripada Al-Ansar ini yang pandai buat lawak dan suka buat lawak banyak. Pandai suka buat gelakkan sahabat. Nanti Rasulullah susunkan saf.
luruskan saf mereka di waktu jihad, tapi sahabat itu tengah gelak dan tengah cerita yang gelakkan sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW tutup dia dekat perut dia dengan rutan itu. Kemudian Rasulullah SAW kata kepadanya, Allahumma salli ankum an-nabi. Maka Nabi SAW cucuk perut dia kerana dia tengah gelak gurau main di waktu serius, di waktu perang. Jadi Nabi SAW cucuk dia di dalam perut supaya dia berhenti gelak dan berhenti gelakkan orang lain. Berhenti buat orang lain gelak. Sekarang waktu doa, waktu berang, jihad fisabilillah, jadi kena perhatikan kepada itu lebih banyak. Lepas tu dia kata, Ya Rasulullah, engkau telah sakitkan saya. Dan saya minta Rasulullah serahkan diri untuk saya cucuk kamu seperti mana kamu cucuk saya dekat perut saya. Rasulullah SAW dia bilik pula dengan cara dia. Berani pula. Dia minta Rasulullah serah diri dan dia nak cucuk perut Rasulullah dengan tungkat itu. Rasulullah dia kata, okey, silakan. Tapi sahabat itu yang dari Al-Ansar dia kata, Ya Rasulullah, tadi kamu cucuk perut saya tak ada baju, tapi kamu pakai baju. Tunjukkanlah perut kamu. dia suruh Rasulullah. Rasulullah dia kata, okey, baik. Dia buka baju dia buka perutnya. Dia kata, silakan, ambilkanlah hak kamu. Cucuklah perut saya seperti mana saya cucuk perut kamu. Di waktu itu, sahabat itu yang daripada Al-Ansar, dia beluk Rasulullah SAW dan dia cium perut Rasulullah SAW. Dan dia letak pipinya, mukanya semua dekat perut Rasulullah. Rasulullah dia kata, kenapa buat begitu? Dia kata, ya Rasulullah, aku risau. Kejap lagi kita akan masuk perang ini, tak tahu saya akan hidup atau akan meninggal. Jadi saya haraplah perkara yang terakhir yang saya sentuhnya di dunia ini adalah kulitmu ya Rasulullah. Biarlah kulit saya sentuh kulitmu ya Rasulullah dan biarlah perkara itu yang terakhir di dunia. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu maltasaqa bi badanihi muslimun wa tamassuhu an-nar. Tidak ada satu muslim yang pernah sentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akan disentuh oleh api neraka, takkan. Wala ta'kulun nar syai'an massa jasadah. Api neraka tidak akan makan atau tidak akan bakar badan yang pernah menyentuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh kalau jumpa Rasulullah, salam, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, cium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada kesempatan mereka akan buat yang lagi besar daripada itu. Seperti mana Sayyidina Sawad radhiyallahu an dan sahabat yang daripada Al-Ansar ni yang suka gurau. Dia dapat kesempatan, dia boleh letakkan muka dia dekat perut Rasulullah, jadi dia buat. Dia buat itu dan dia minta mendapatkan keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia luruskan saf dan waktu itu Rasulullah SAW akan memberi arahan kepada sahabat untuk mula berang, iaitu membaling pemenah kepada orang kafir, dan ini yang insya-Allah kita akan ceritakan pada kuliah yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.